Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar yang masih setia menonton channel Cikgu Hadi Ismail. Okey. Masih lagi RBT tingkatan 2. Topik yang kedua iaitu teknologi pembuatan. Yang mana kalau pelajar nampak kan, sebelah mana? Sini, sini. Okey. Pelajar boleh lihat, kita akan tengok 3 subtopik pada kali ini. Membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan moden. Kita akan ambil satu produk nanti. Mungkin kita akan gunakan buku teks tu, dia produk gasing. Okay. Kemudian kita nak buat lakaran model 3D bermaklumat. Dan yang ketiga kita nak analisis. Daripada lakaran itu kita boleh analisis. Ketiga-tiga ni kita akan lihat pada pembelajaran kali ini. Jom, let's go. Okey. Kita lihat dulu. Membanding beza teknologi proses pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam penghasilan produk. Okey. Beberapa elemen yang boleh pelajar lihat ataupun pelajar tekankanlah. Ini antara elemen dia. Yang pertama adalah masa. Okey. Cikgu highlightkan dia. Elemen masa. Yang kedua, elemen hasil. Yang ketiga, elemen kos. Yang keempat, elemen bagi tenaga kerja. Yang seterusnya, elemen kuantiti, kualiti dan yang terakhir adalah estetika. Apa benda estetika, cikgu? Okay. Dia lebih kepada nilai lah, aspek nilai. Macam mana produk tu, dia punya nilai dia di... kadang produk harga murah ya, tapi dia ada nilai-nilai tertentu. Itu adalah estetika panggil. Okey. Kita lihat. Pelajar boleh tengok dalam buku teks. Lihat kat sini. Jadual banding beza produk proses pembuatan konvensional dan moden. Ini kita boleh hasilkan dalam bentuk jadual. Jadi kamu buatlah dalam bentuk. Ini aspek. Yang ini kamu buat dia punya aspek. Kemudian kita buat dua perkara penting. Kaedah konvensional dan kaedah moden. Yang di bawah ni kita boleh isikan. Tak semestinya ikut yang ni, dia tak. Okay. Bergantung kepada produk apa yang kita nak bandingkan. Contoh macam dalam buku ni dia ambil produk gasing kan. Dia gunakan produk gasing. Okay. Pelajar mungkin boleh gunakan produk apa je? Pembuatan parang. Contoh kan. Pembuatan parang. Okay. Dia satu parang yang dia gunakan mesin. Ada juga parang yang dia menggunakan kan. Dia menggunakan lebih kepada dia banyaklah dia punya bentuk-bentuk yang boleh didesain kan. Ni mungkin menggunakan kaedah moden, mesin dan sebagainya. Ini lebih kepada konvensional. Jadi pelajar boleh buat perbandingan antara dua produk ni. Pertama dan yang kedua. Kita lihat untuk perbandingan produk bagi gasing dulu. Dia kata kalau daripada aspek masa, kaedah konvensional dia kata lama untuk disiapkan. Kenapa lama? Sebab dia menggunakan tangan, dia tak menggunakan mesin. Okay? Kaedah moden dia dapat disiapkan dengan cepat. Hasil, bentuk yang tidak seragam. Mungkin produk yang pertama dia buat. Bila datang produk yang kedua, mungkin dia punya saiz dia lebih besar ataupun dia punya bentuk dia mungkin lebih sengit dan sebagainya. Bentuk seragam, kenapa seragam? Sebab dia menggunakan mesin. Kos pembuatan yang tinggi bagi kaedah konvensional. Ialah dia menggunakan kemahiran manusia. Berbanding dengan kaedah moden, dia menggunakan mesin. Jadi kita hanya beli mesin sekali, kita boleh gunakan untuk banyak kali. Ini kos lebih rendah. Tenaga kerja perlukan kemahiran yang tinggi. Berbanding dengan moden, dia hanya memerlukan pengendali mesin. Maksudnya kalau pengendali mesin tu memang dia dah ada kemahiran, dia dah ada pengetahuan, mudahlah. Okey, kemudian kuantiti. Kuantiti pengeluaran yang terhad. Mungkin sebulan dia hanya boleh hasilkan 2 gasing, 3 gasing. Sebab dia ambil masa seminggu untuk hasilkan 1 gasing. Kan lambat. Berbanding dengan kaedah moden, dia boleh hasilkan. Mungkin gasing bila dia buat dalam menggunakan mesin, dia boleh hasilkan dalam 3,000
1 bulan. Berbanding kan. Jauh perbandingan tu. Kualiti. Dia tiada piawai tertentu. Tetapi berbanding kaedah moden, dia mempunyai piawaian. Dia ada tetapkan. Okay, bentuk ni macam ni. Mesti saiz dan sebagainya mesti ikut bentuk piawaian dia. Kemudian yang terakhir, estetika. Ni saya sebut tadi, nilai estetika yang tinggi. Walaupun dia hasilkan sedikit, tapi dia mempunyai nilai yang, kata apa? Ini pun sebab dia pembuatan tangan, dia ada satu nilai estetika yang sangat-sangat tinggi. Berbanding menggunakan kaedah moden. Dia kata nilai estetika yang terhad. Sebab semua sama semua kan. Jadi dia tak termasuk dalam kategori yang, kata apa? Limited edition punya lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Alright. Seterusnya. Ini jadual bagi perbandingan ni. Banding beza ni. Pelajar boleh cuba buat. Pelajar ambil lah satu produk yang kita boleh gunakan kaedah moden dan kaedah tradisional. Kaedah moden dan kaedah konvensional. Pelajar buat perbandingan. Macam-macam produk sekarang di pasaran kan. Okey, seterusnya. Kita tengok. Yang kedua. Membuat lakaran model 3D bermaklumat. Okey. Ini selepas kita nak kita dah belajar tentang dia punya kaedah, proses, perbandingan. Kemudian ini proses antara yang pertama untuk, yang kan kita dah tengok proses tadi kan. Jadi selepas kita buat kaji selidik, kita akan buat lakaran. Inilah dia. Okay. Lakaran. Yang pelajar perlu faham, kita perlu buat lakaran dalam bentuk 3D untuk produk yang kita nak hasilkan. Contoh ini dia bagi contoh gasing lah kan. Kita pelajar buat lah contoh pelajar nak hasilkan produk lain selain daripada gasing. Hasilkanlah lakaran. Contoh kalau kita boleh tengok banyak contoh sebenarnya. Apa lagi contoh yang kita ada? Cikgu, saya nak buat lampu tidur. Buatlah lakaran. Mungkin pelajar boleh buat lakaran lampu tidur. Mungkin daripada kan dia punya tapak. Kemudian ini dia punya tiang. Lampu tidur ataupun lampu belajar cikgu. Okey. Pelajar boleh buat lakaran. Kemudian pada lakaran tu pelajar boleh buat, pelajar perlu, bukan boleh, perlu buat kita panggil maklumat-maklumat yang ada. Okey. Maklumat-maklumat. Contoh ini apa? Ini apa? Ini apa dia? Dalam ni apa dia? Okey. Elemen. Okey. Ini antara maklumat yang perlu pelajar lengkapkan. Elemen, prinsip. Kan? Senaraikanlah ruang. Contoh kan. Warna. Ini keringkasan. Contoh. Okey. Dan sebagainya lah. Pelajar boleh masukkan maklumat-maklumat ni. Dia lampu. Kan? Ini bahagian bahan terpakai. Contohlah pelajar masukkan bahan terbuang. Guna botol ke, guna apa dan sebagainya. Ini adalah contoh bagi lakaran idea. Lakar tak kisahlah lah. Lakar lah. Pelajar nak buat apa? Topi yang ada kipas dan sebagainya. Terpulang. Buatlah. Asalkan pelajar boleh hasilkan dalam bentuk 3D. 3 dimensi lah. Jangan buat lakaran. Contoh nak buat topi. Dia buat lakaran gini. Itu topi dia. Tak menarik kan. Kita tengok sini. Apa topi gini ni. Tak menarik langsung. Kalau nak buat topi, lakarlah betul-betul. Supaya dia bentuk. Kita nampak dia dalam bentuk 3D. Contohlah kan. Saya pun tak pandai sangat lakar-lakar ni kan. Okay. Mudah nampak apa bentuk.
Topi dah ni. Okey. Jadi ikutlah kreativiti pelajar untuk pelajar hasilkan. Mungkin di bahagian bawah topi ni pelajar nak letakkan satu elemen tambahan elektronik. Dia ada kipas, kan, contoh kipas. Contoh, okey. Dan sebagainya, terpulanglah mengikut kesesuaian pelajar. Cikgu nak buat botol minyak wangi, boleh? Boleh, tak ada masalah, buatlah. Cuma saya nak tekankan, lakaran ni buatlah dalam bentuk 3 lakaran idea yang berbeza supaya kita boleh buat perbandingan. Buat 3 lakaran yang berbeza. Yang pertama mungkin nak botol minyak wangi dia dalam bentuk botol macam gini, kan. Contoh. Dia nak botol yang macam gini. Okey, contohlah. Ini 2D. Pelajar buatlah bentuk sikit 3D. Ini dah jadilah 3D, kan. Okey. Yang kedua bentuk botolnya. Gitu sikit. Okey. Okey. Yang ketiga. 1, 2. Yang ketiga mungkin dia nak botol yang macam bentuk donat, kan. Kan. Okey. Di tengah-tengah dia ada ruang. Contohlah. Okey. Contoh. Okey. Jadi pelajar boleh buat lakaran terpulang. Kenapa penting? Ketiga-tiga ni pelajar akan buat pemilihan yang mana yang paling terbaik untuk menghasilkan produk ataupun pembuatan. Inilah kerja dia. Okey. Kita lihat. Dia kata yang seterusnya kita menganalisis lakaran model 3D. Kita ada satu jadual ni, contoh jadual. Kita buat analisis lakaran akhir model 3D. Contoh lakaran ni pelajar dah buat lakaran ni, kan. Dah tulis maklumat-maklumat penting kat sini semua, kan. Elemen, dah label dan sebagainya. Kita pun buat satu analisis lakaran model 3D. Kita lihatlah. Adakah rupa bentuk menepati kehendak projek brief? Kalau ya, writekan bahagian ya. Dan semua soalan-soalan yang pelajar boleh catatkan dalam analisis. Tak semestinya macam ni. Tak semestinya ada 6 soalan. Mungkin ada lebih daripada 6 soalan. Jadi terpulang pada pelajar untuk buat analisis. Dia kata analisis perlu dilakukan pada lakaran akhir untuk mencari kecacatan sekiranya ada. Kalau ada kecacatan, kita boleh buat penambahbaikan. Okey? Alright. Jadi rasanya itu sahaja untuk kali ni. Kita dah tengok 2.13 hingga 2.1.5 daripada perbandingan sehinggalah pelajar buat lakaran dan yang terakhir pelajar buat analisis. Dan yang seterusnya, kelas seterusnya nanti pelajar akan lihat ada beberapa kaedah pembuatan acuan bagi model 3D. Okey. Ada berapa kaedah lah. Pelajar akan lihat seterusnya nanti. Okey. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Hingga kita berjumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.